Assalamualaikum. Kami akan menerangkan tentang permainan tradisional. Salah satunya ialah congkak. Permainan congkak ini memerlukan 2 orang pemain dalam satu lubang. Satu lubang congkak terdapat 7 biji guli setiap lubang. Pemain akan memulakan permainan ini dengan serentak. Mereka akan mengambil biji guli dan dimasukkan ke dalam lubang mengikut pusingan jam sehingga salah seorang pemain berhenti di lubang kosong dan dianggap mati. Permainan ini akan berakhir apabila kehabisan guli, dan permainan seterusnya pemain akan mengisi lubang dengan guli yang terdapat dalam lubang itu, lubang ibu. Mari kita lihat cara-cara main congkak. Yang seremban. Permainan ini gemar dimainkan oleh kanak-kanak perempuan. Ia biasanya dimain secara berkumpulan, 2 orang atau lebih. Batu seremban selalunya dimainkan pada waktu lapang di serimpi rumah, di dalam rumah atau di mana-mana saja mereka mahu, dengan memerlukan permukaan lantai yang rata. Kita bermula dengan peringkat pertama yang mudah, di mana biji buah yang dimainkan buah satu digunakan sehingga ke peringkat yang lebih suka atau peringkat yang teratas dinamakan buah 7. Bermain buah 1. Semua buah hendaklah diselerakkan. Keadaan buah tidak menyentuh satu sama lain. Biji buah akan dijadikan ibu, dan ibu itu harus dilambung ke udara. Dalam masa yang sama, sebiji buah di atas lantai harus dikutip. Perlakuan begini akan berterusan sehingga semua buah di atas lantai sudah dikutip. Buah kedua. Cara buah kedua dimainkan ialah sama seperti buah 1. Hanya dua biji buah harus dikutip dalam satu masa yang sama. Ini bermakna ibu akan dilambung sebanyak 2 kali sahaja. Buah ketiga. Buah ketiga ada sedikit perbezaan. Pada lambungan pertama hanya 1 biji buah akan dikutip. Lambungan yang kedua pula 3 biji buah akan dikutip dengan serentak. Baling selipar atau susunan selipar merupakan sejenis permainan tradisional kanak-kanak Malaysia. Ia sama seperti permainan baling tin, cuma ditukar kepada selipar. 3 selipar diperlukan untuk bermain. Di selipar disusun menegak dan dibalikkan untuk menjatuhkan. Ia sering dilihat menjadi aktiviti penghiburan ketika berkumpul bersama rakan-rakan. Permainan ini amat mudah kerana alatan yang diperlukan adalah selipar yang selalu dipakai oleh masyarakat Malaysia. Cara permainan ini boleh dimainkan oleh sesiapa, atau kanak-kanak lelaki atau perempuan. Permainan ini memerlukan selipar yang tidak terlalu keras atau tebal, kerana hal ini boleh menyebabkan permainan boleh tercedera kerana terkena balingan yang dibuat oleh pihak lawan. Selipar diperlukan haruslah dibentuk tegak menjadi 3 segi, dan 1 selipar lagi digunakan untuk membuat balingan. Permainan pertama daripada kumpulan utama memulakan permainan dengan cara membaling selipar ke arah selipar yang telah disusun. Setelah pemain boleh membuatkan lontaran sebanyak 3 kali untuk menjatuhkan selipar yang telah disusun. Jika lontaran yang dilakukan tidak terkena pada sasaran, giliran pihak lawan pula mengambil ahli untuk melakukan lontaran seterusnya. Jika selipar berjaya dijatuhkan, maka permainan berkumpul utama berusaha mematikan lawannya dengan membuat balingan selipar dan sasaran kepada pihak lawan. Kemenangan dikira berasal dari pihak lawan dapat menyusun semula selipar-selipar tersebut menjadi 3 segi dan menegakkan susunan tersebut. Untuk menentukan giliran pemain, mestilah menggunakan kaedah lain-lain ditamplung atau diikuti osong jika 3 pemain sahaja. Jika ramai pemain, ibu kedua-dua pasukan perlulah osong.
Ibu memulakan permainan diikuti anak-anak. Jika anak melanggar giliran kesemua adik pasukan termasuk ibu akan mati dan pasukan lawan pula yang akan bermain. Pada awal permainan, getah dipegang pada paras tapak kaki. Semua yang melompat ketika ini perlu menyebut 0 point. Pemain tidak boleh menyentuh tali, jika tidak pemain itu akan mati. Kemudian getah dipegang paras tutup, pemain perlu melompat tanpa memegang getah. Seterusnya, paras paha pemain melompat tanpa menyentuh getah dan paras pinggang dan paras dada pemain boleh melompat dengan menyentuh getah. Seterusnya, paras telinga. Orang yang memegang getah perlu berhati-hati demi keselamatan mata dan muka. Andai kata getah di hujung yang satu lagi terlucut daripada pegangan. Paras kepala, sedangkan dari atas kepala boleh dikecualikan dengan persetujuan kedua-dua pasukan. Asal usulnya adalah merupakan satu permainan kanak-kanak yang dimainkan oleh kanak-kanak di beberapa negara Asia. Upih pinang adalah pelepah atau pangkal daun pokok pinang. Lazimnya apabila pelepah ini tua, ia akan luruh atau jatuh ke tanah. Ketika pelepah ini jatuh, ia masih berguna. Daun pinang dari pelepah itu akan dibuang dan dijadikan hulu atau tempat untuk menarik upih tersebut. Selain pelepah pinang, pelepah kelapa juga digunakan. Cara bermainnya ialah upih ini mesti dimain dengan 2 orang atau lebih. Seseorang mesti menjadi tukang tarik dan seorang lagi duduk di atas upih. Upih ini boleh dinaiki oleh seorang atau 2 orang atau lebih, asalkan muat bergantung kepada saiz upih dan yang turun itu. Biasanya yang lebih tua atau besar akan menjadi penarik, sementara yang kecil menjadi penunggangnya. Setiap ahli diwajibkan menarik setiap ahli dan di mana peserta pertama akan menarik peserta kedua dari titik unggahan sehingga ke garisan penamaan dan tekan berbuka kanan. Peserta kedua akan menarik peserta pertama ke garisan permulaan semula dan ini dianggap sebagai satu pusingan. Unsur sepak takraw merupakan sejenis permainan antara 2 pasukan antara regu yang dianggotai oleh 3 orang pemain bagi setiap regu. Mempunyai jaring yang memisahkan di antara kedua-dua regu dan dimainkan di gelanggang yang berkurungan sama seperti gelanggang badminton. Bola takraw pula adalah asalnya dibuat daripada rotan dan kini telah digantikan dengan menggunakan bola buatan. Pada masa ini, sepak raga dimainkan apabila ketiadaan jaring. Sepak raga dimainkan dalam bulatan, manakala sepak takraw mengandungkan 2 pasukan yang dipisahkan oleh jaringan menggunakan gelanggang seperti dalam permainan badminton. Sepak raga juga telah digantikan dengan bola lain sekiranya tiada bola takraw, dikenali sebagai pemain bola dalam bulatan. Tekong merupakan pemain yang berada di bahagian tengah berhampiran bulatan sepak mula. Bertindak melakukan sepak mula atau servis atau mengawal bahagian tengah atau belakang gelanggang. Api kanan pula, mereka pemain yang berada di bahagian sebelah kanan. Tekong bertindak mengawal bahagian kanan dan sebahagian hadapan gelanggang. Bagi api kiri pula, mereka merupakan pemain yang berada di bahagian sebelah kiri. Tekong bertindak mengawal bahagian kiri dan bahagian hadapan gelanggang. Api kanan dan api kiri masing-masing boleh bertindak sebagai pencampak bola. Untuk tekong melakukan sepak mula atau servis, melakukan libasan, mengumpan bola dan membuat hadangan ini bergantung kepada keadaan permainan dan kemahiran masing-masing.